Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Okey, kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam menyimpan untuk demi masa depan, dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, sebelum itu kami akan menerangkan sedikit perkongsian malam ini, iaitu uh, 5 perkara asas Ar-Rahnu. Okey, untuk perbincangan selanjutnya Sadia akan berkongsi dengan anda semua. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Selamat berhujung minggu ya. Okey, pada malam ini kami akan membincangkan berkenaan dengan 5 perkara asas mengenai Ar-Rahnu. Yang ini adalah berdasarkan permintaan daripada ramai kami punya pelanggan berkenaan dengan topik Ar-Rahnu, rentetan daripada saya punya FB Live yang lepas mengenai barang kemas, dan daripada topik barang kemas tersebut kita ada membincangkan sedikit mengenai pajak di Ar-Rahnu untuk beli barang kemas. Jadi ada orang yang PM kami, ada yang message kami nak tahu lagi maklumat berkenaan dengan Ar-Rahnu. Jadi oleh itu kami suka nak berkongsi maklumat berkenaan dengan Ar-Rahnu ini. Jadi sebelum kita mulakan pada sesi malam ini, saya mohon rakan-rakan untuk kongsikan video ini pada Facebook anda. Jika anda ada Facebook page, bolehlah kongsikan di Facebook page. Dan jika anda ada grup-grup, boleh kongsikan dengan grup-grup anda yang anda ada, kerana lebih ramai yang dapat akses dengan video ini, maka lebih ramai yang tahu mengenai ilmu emas. Dan untuk topik menarik pada malam ini adalah Ar-Rahnu. Okey, nak tahu tak, sekarang ni, hari ini adalah FB Live kami yang ke-30. Allahu Akbar. Rasa macam tak sangka pula ya, dah 30 FB Live yang kita kongsikan ilmu berkenaan dengan ilmu emas. Jadi, tanpa membuang masa, saya kongsikan slide berkenaan dengan Ar-Rahnu ini. Alright. Okey, nampak ya 5 perkara asas berkenaan dengan Ar-Rahnu. Jadi, untuk yang pertama, apa itu Ar-Rahnu? Ini perkara yang paling asas ni kita kena tahu dulu. Apa itu Ar-Rahnu? Ar-Rahnu ni dia lebih kurang macam kita punya tempat nak pajak gadai. Kita selalunya kalau zaman 80-an macam tu, 80-an, 90-an, kebanyakannya kita akan nampak adalah kedai pajak gadai. Kedai pajak gadai itu kadang-kadang, bukannya kadang-kadang, selalunya adalah dimiliki oleh kaum Cina. Tapi bila masuk tahun dalam 90-an, akhir-akhir 90-an, 2000, rasa 90-an pun tak sangat, tahun 2000 ke atas rasanya baru ada macam Ar-Rahnu ni baru glamour lah di Malaysia. Jadi Ar-Rahnu ni adalah tempat untuk pajak gadai bagi untuk orang Islam terutamanya, dan ianya mengikut lunas-lunas dan kepatuhan syariah dalam Islam. Jadi kalau kita nak pajak gadai barang kemas kita ataupun emas kita, adalah lebih baik kita pergi ke Ar-Rahnu. Jadi Ar-Rahnu ni ditubuhkan untuk memudahkan individu untuk mendapatkan pinjaman tunai dengan segera. Ingat ya, maksudnya kita nak dapatkan pinjaman tunai dengan segera, kita boleh pergi ke Ar-Rahnu. Boleh juga kalau nak dapatkan pinjaman tunai dengan segera daripada kad kredit, tapi dia punya bunganya, interestnya sangat tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita ada emas ni, kita ada aset ya. Jadi bila kita ada aset kita tu, kita boleh pilih sama ada nak jual ke ataupun nak pajak gadai. Jadi itulah salah satu kelebihan apabila menyimpan emas. Jadi kita boleh pilih. Kita tahu kita memerlukan duit dengan segera, dan kita tahu dalam beberapa bulan lagi kita akan dapat duit lagi untuk akan dapat duit tersebut lah. Jadi kita sekarang ni nak rolling balik dalam kita punya kewangan kita. Jadi kita perlukan wang segera, kita pun
pajak gadai kita punya emas kita menggunakan sistem yang ditawarkan melalui Ahrahnu. Jadi, untuk kelebihan Ahrahnu ni, ianya tidak perlu melalui proses yang lama untuk mendapatkan wang tunai. Okey, siapa pernah buat personal loan? Saya pernah buat personal loan. Okay, saya tak malu nak cakap saya pernah buat personal loan kerana masa tu saya beli rumah dan ada perkara-perkara yang saya nak buat kat rumah baru saya tu yang memerlukan saya untuk buat personal loan. Jadi untuk personal loan ni kalau nak dapatkan personal loan, dia kena ada payslip, ada surat daripada majikan kata kita kerja di sekian-sekian, berapa tangga gaji kita, lepas tu dengan surat IC, apa semua pun kena ada. Tapi kelebihan kalau kita nak buat pinjaman tunai daripada daripada Ahrahnu, daripada emas yang kita ada, prosesnya sangat-sangat pendek. Kalau nak buat personal loan, ada masa dalam tempoh 7 ke 1 minggu baru dapat keputusan. Ini masih zaman dulu ya. Saya last buat personal loan masa 2010 rasanya. 2009. Memang dah lebih daripada 10 tahun dah. Saya dah lama dah tak buat personal loan. Jadi saya pun dah tak tahu dah berapa lama untuk approval kelulusan untuk personal loan. Tapi saya tahu saya memang ada buat untuk pajak gadai di Ahrahnu. Dan saya tahu kalau untuk pajak gadai, saya pilih dekat pos Ahrahnu, ianya kurang daripada 30 minit saya dah dapat saya punya item untuk wang tunai daripada pajakan saya bagi barang kemas dan juga emas kepunyaan saya. Kurang daripada 30 minit. Jadi kalau Ahrahnu ni ianya tidak memerlukan proses yang sangat panjang kerana ianya merupakan kita pajakkan sekejap gadaian kita terhadap barang-barang kemas kita ataupun gold bar ke ataupun dinar. Ini semuanya berdasarkan emas yang kita ada. Dan kena tahu kenapa kita nak buat tujuan Ahrahnu ni. Ahrahnu ni dia bukannya tempat simpan emas ya. Ahrahnu ni adalah tempat untuk kita pajak gadai emas. Ada orang pula pernah cakap dengan saya, Ahrahnu ni adalah tempat simpan emas. Saya macam, Ahrahnu tempat simpan emas? Setahu saya tak. Ahrahnu adalah tempat untuk pajak gadai dalam berdasarkan kepatuhan syariah dalam Islam ya. Jadi kita pergi ke Ahrahnu untuk dapatkan wang tunai segera bagi tujuan kecemasan. Apa yang cemas tu, katakanlah tiba-tiba kereta tayar pancit 4 tayar tu jadi macam nak kena ganti 4 tayar. Cemas. Duit dalam bank ada RM1,000 tunai dan mungkin duit tu tak cukup untuk nak gantikan 4 tayar tu. Jadi pergi hantar ke Ahrahnu sekejap barang kemas ataupun emas untuk dapatkan duit. Okey, itu contoh. Jadi lagi satu adalah untuk mengelakkan penggunaan kad kredit. Yang ini adalah tujuan untuk kita menggunakan kemudahan Ahrahnu ini. Dan katakanlah ni nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kebanyakannya ramai orang tahu kita ada bazar Ramadan. Tapi saya tak pasti untuk tahun ni macam mana kita nak ada bazar Ramadan. Untuk peniaga-peniaga di bazar Ramadan, ada yang mereka menggunakan kemudahan Ahrahnu ni untuk modal mereka, modal pusingan mereka untuk buat booth untuk bazar Ramadan. Dan juga ada juga orang yang menggunakan pajakan di Ahrahnu ni untuk membeli aset yang lain. Maksudnya katakanlah ya, dia nak buat down payment untuk rumah. Dia ada duit dekat dalam KWSP yang boleh dikeluarkan untuk bayar deposit 10% tersebut. Tetapi memandangkan prosedur untuk KWSP tu mungkin memakan masa yang lebih panjang. Jadi dia pajakkan dulu, dia Ahrahnukan dulu emasnya untuk buat deposit hartanah beli rumah tersebut. Jadi bila dah dapat balik duit KWSP, dia tebus balik ataupun dia memang jual je terus barang kemas ataupun emas tersebut. Yang ini adalah pilihan masing-masing. Jadi Ahrahnu ni berfungsi untuk memberikan pinjaman untuk wang segera bagi orang yang ada emas dan barang kemas. Jadi kalau orang tu miskin, ni kadang-kadang ni saya kadang-kadang macam orang selalu ingat kalau kita pergi Ahrahnu ni orang miskin yang pergi Ahrahnu kerana kena pajak gadai emas.
Kalau orang tu betul-betul miskin, dia tak ada emas sayang. Jadi hanya orang yang ada have sikit tu, yang itu yang selalunya dia ada simpan emas dan barang kemas. Kalau orang miskin pun pergi pajak gadai, pergi Ahranu, ianya adalah lebih bagus daripada orang yang pergi pinjam duit daripada Ahlong dan juga kad kredit. Jadi kita kena tukar mindset ni. Mindset kata kalau orang pergi pajak gadai ni hanya orang miskin-miskin je. Tidak ya sayang oi. Hanya orang yang ada emas sahaja yang boleh pergi ke Ahranu. Kalau orang yang bercakap tu orang miskin je pergi pajak gadai, cuba tanya kat dia berapa kilo emas yang dia ada. Kadang-kadang 1 gram pun tak ada. Jadi kita jangan dengar cakap orang, kita kena tahu apa yang kita buat tu adalah betul. Orang pergi ke pajak gadai, pergi ke Ahranu adalah lebih baik daripada mereka pergi buat pinjaman daripada kad kredit ataupun buat pinjaman daripada Ahlong, yang itu lagi memudaratkan. Jadi kalau kita pajak gadai daripada barang kemas ataupun emas, ini adalah lebih baik kerana ini adalah kita menggunakan harta kita sendiri. Kita hanya mencairkan aset kita sementara, dan kemudian bila kita dah ada balik duit tu, kita boleh tebus balik. Jadi sekarang ni saya dah terangkan tips pertama, perkara pertama, asas berkenaan dengan Ahranu. Jadi yang paling penting, Ahranu adalah bukan tempat untuk simpan emas, tapi Ahranu adalah tempat untuk kita pajak gadai emas kita dalam keperluan dalam keperluan mengikut lunas-lunas syariah, dan juga ianya memberikan kemudahan dengan wang pinjaman yang sangat segera dan tidak mempunyai prosedur yang terlalu panjang untuk proses tersebut. Okey. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan pula apakah perkara asas yang kedua. Yang kedua kena tahu berkenaan dengan Ahranu. Okey. Sebentar ya. Okey, untuk yang kedua pula, sekarang ni saya nak terangkan berkenaan dengan nilai marhun emas. Yang ni kalau orang masuk Ahranu, dia kena faham apa bila orang tu cakap nilai marhun emas ni apa semua ni. Jadi nilai marhun bagi emas adalah nilai emas yang kita nak pajak. Okey, nilai katakanlah saya nak pajakkan barang kemas, jadi nilai emas tersebut itu dipanggil nilai marhun. Dan nilai nilai emas tersebut bukannya bersamaan dengan nilai emas yang semasa kita beli emas tersebut. Contoh ya, jika katakanlah kita beli barang kemas tu harga RM1,200, okey, dan bila kita dah pakai, dah lama pinjam, dah lama pakai, kita nak pajakkan pula barang kemas tersebut, ianya adalah berdasarkan harga emas semasa. Jadi nilai marhun tu adalah berdasarkan nilai emas pada masa itu. Dia bukannya sama dengan harga barang kemas yang kita beli. Kerana harga barang kemas ataupun emas yang kita beli itu, terutama kalau harga barang kemas dia ada harga emas dan dia ada juga harga kos upah. Jadi dia adalah dua perkara yang tambahan dua. Tapi kalau nilai marhun ni hanya harga emas sahaja. Jadi nilai marhun emas ni berbeza mengikut institusi Ahranu yang kita pergi. Kita kena ingat Ahranu ni bukan satu tempat. Ahranu ni dia ada syarikat-syarikat yang di bawah yang menyediakan kemudahan Ahranu. Contohnya adalah Pos Malaysia. Pos Malaysia bukan semua pejabat pos ya, tapi dia ada cawangan yang mempunyai pos Ahranu. Contoh lagi, kalau katakanlah di bank-bank juga ada juga diberikan konsep Ahranu. Contohnya seperti di bank rakyat dan bank muamalat. Contoh lagi, kalau di koperasi pun ada ditawarkan Ahranu ni juga. Koperasi ni ada macam-macam koperasi, jadi boleh semak. Jadi syarikat-syarikat mereka ini memberikan kemudahan untuk Ahranu, dan setiap nilai marhun bagi yang diberikan oleh setiap institusi ini mungkin terdapat sedikit perbezaan. Perbezaannya mungkin tak banyak, kadang-kadang dalam RM1, kadang-kadang 50 sen, kadang-kadang RM1.50, kadang-kadang RM2. Jadi
kena lihat dia punya nilai dia tu berapa. Jadi sebab tu saya nyatakan dia bukannya emas ni bukannya harga barang kawalan ya. Jadi setiap institusi yang menawarkan tu mungkin dia boleh terdapat sedikit perbezaan daripada nilai harga yang ditawarkan. Dan misalnya kalau Ahrahno ni, Ahrahno ABC, dia daripada nilai marhun tu, nilai emas yang kita ada, yang kita barang kemas ataupun emas yang kita dah hantar untuk Ahrahno tu, bukannya dia akan ambil 100%, dia akan boleh berikan ikut percentage. Ada yang sampai 80%, ada yang 60%, ada 65%, ada 75%. Jadi boleh semak. Jadi saya ambil contoh, katakanlah Ahrahno ABC, dia dah tahu nilai marhun berapa dan dia boleh bagi pinjaman sehingga 75%. Okey, ini sebagai contoh. Jadi jika kita dah faham ya apa itu nilai marhun tu, sekarang saya nak tunjuk cara kira-kira. Okey, macam mana kita nak kira nilai marhun tersebut? Alright, saya harap boleh nampak ya. Yang ni saya baca supaya boleh clear ya. Contoh, 10 tahun lepas kita beli barang kemas 916 dengan berat 10 gram pada harga RM1,200. Yang ini termasuk harga emas 916 campur dengan kos upah. Yang ini saya bagi sebagai contoh ya, sebagai contoh supaya kita faham dia punya konsep dia. Jadi 10 tahun lepas kita beli 10 gram barang kemas 916 dengan harga RM1,200. Okey, ini sebagai contoh. Adakah nilai marhun tu RM1,200? Bukan ya, babe. Jadi nak Ahrahno kan barang kemas tu 10 gram barang kemas 916. Katakanlah nilai bagi 1 gram sekarang ini adalah RM200. Yang ini sebagai contoh ya, kerana perlu semak dengan nilai yang ditawarkan oleh institusi Ahrahno tersebut. Jadi untuk kita nak mudah kira-kira, saya just ambil nombor yang genap supaya kita senang nak nampak macam mana perkiraan tersebut. Jadi katakanlah nilai untuk 1 gram barang kemas, 1 gram untuk emas 916 adalah RM200. Jadi nilai marhunnya adalah 10 gram darab RM200 bersamaan dengan RM2,000. Itu maksudnya nilai marhun. Jadi jika Ahrahno tersebut memberikan pinjaman sehingga 75% daripada nilai marhun, maksudnya RM2,000 darabkan dengan 75% bersamaan dengan RM1,500. Jadi sebagai kita sebagai pemilik barang kemas, kita tahu sekarang ni nilai marhun kita adalah RM2,000. Kita boleh buat pinjaman sehingga RM1,500 secara maksimal. Jadi yang paling atas sekali kita boleh pinjam adalah RM1,500. Okey, itu adalah bagaimana kita nak memahami apa itu nilai marhun. Jadi sekarang ni saya nak masuk kepada perkara asas yang ketiga, iaitu kos upah. Okey, untuk kos upah untuk setiap institusi di Ahrahno mempunyai perbezaan kos yang dikenakan. Jadi kos upah simpan ni bukannya semuanya sama. Kadang-kadang terdapat sedikit perbezaan. Contoh lagi saya bagi, dalam kes Ahrahno ABC ni, sekiranya anda memajak barang kemas, maka upah simpan yang dikenakan adalah 65 sen setiap RM100 marhun. Jadi setiap RM100 marhun, dia akan kenakan charge 65 sen. Iaitu adalah kos upah simpannya. Jadi macam mana kita nak kira ya kos upah tersebut? Jadi kita ambil lagi contoh yang tadi. Senang. Marhun bahagikan 100 darab upah simpan. Jadi ingat marhun, nilai emas yang kita punya nak pajak tu, bahagikan dengan 100 darabkan dengan kos upah simpan. Jadi kita recap balik. Contoh tadi, 10 gram barang kemas 916
nilai 1 gram barang kemas 916 tu adalah RM200. Jadi nilai marhunnya adalah 200 darab 10 gram bersamaan dengan RM2,000. Jadi kos upahnya adalah RM2,000 bahagikan dengan 100 darab 65 sen. Jadi setiap 100 gram adalah 100 pula. Setiap RM100 dikenakan adalah 65 sen. Jadi untuk RM2,000 nilai marhun, yang dikenakan untuk kos upah adalah RM13 sebulan. Faham ya? Saya ulang balik. Jadi nilai kos upah adalah berdasarkan nilai marhun bahagi 100 darab kos upah Ahrahnu tersebut. Jadi kalau kos upah Ahrahnu tersebut adalah 65 sen untuk setiap RM100, jadi 10 gram barang kemas darabkan dengan nilai 1 gram barang kemas 916, contoh 200. Jadi 10 darab RM200 bersamaan RM2,000. RM2,000 adalah nilai marhun, dan kemudian RM2,000 ini dibahagikan dengan 100 darabkan dengan 65 sen. Jadi sebulan kos upahnya adalah RM13. Jadi sebab tu saya kena terangkan satu-satu supaya faham. Jadi nilai marhun kita dah tahu dah RM2,000. Kos upahnya adalah RM13 sebulan bagi nilai marhun RM2,000 tadi. Jadi sekarang ni saya nak terangkan pula perkara asas yang keempat. Apa dia perkara asas yang keempat? Yang ini ya sangat-sangat penting. Okey, jadi pasal yang ni saya rasa better saya buat full screen supaya orang nampak ya. Okey, sebentar. Jadi masa kita nak tebus balik barang kemas kita tu di Ahrahnu, kita nak tebus, jadi macam mana kita nak faham ya. Jadi sekarang ni bila nak tebus kita kena masukkan kos upah tu dengan bila kita nak kos yang kita pinjam. Jadi saya ambil contoh balik. Slow-slow ya. 10 gram barang kemas yang kita ada tu, nilai untuk marhunnya adalah RM2,000. Jadi pinjaman maksima yang diberikan oleh Ahrahnu adalah 75%. Jadi boleh pinjam sehingga RM1,500. Dan kos upah bagi kita nak buat pajakan Ahrahnu tersebut adalah RM13 sebulan. Walaupun kita boleh buat pinjaman sehingga RM1,500, saya ambil contoh kita nak gunakan sebenarnya hanyalah RM1,000 sahaja. Jadi kita ambil RM1,000 pinjaman. Jadi jumlah yang kita akan bayar bila nak tebus balik emas yang kita pajak di Ahrahnu itu bersamaan dengan jumlah pinjaman tambah jumlah kos upah simpan. Jadi jumlah kos upah simpan tadi kan kita dah belajar kan, RM13 kan sebulan. Jadi kalau 1 bulan je yang kita letakkan kita punya barang kemas tu kat dalam Ahrahnu, jadi kita RM1,000 tambah RM13, jadi kita kena bayar RM1,013. Okey, kalau kita buat pinjaman di Ahrahnu tu sehingga 4 bulan, RM13 darabkan dengan 4 bersamaan dengan RM52. Jadi total yang nak kena bayar adalah RM1,052. 1,000 tu adalah nilai yang kita pinjam tambah RM52 kos upah tersebut. Jadilah harganya RM1,052. Dan katakanlah kita pinjam sebanyak RM1,000 selama 6 bulan, maka RM13 darab 6 bersamaan dengan RM78. Jadi bila kita nak tebus semula emas tersebut, harga yang perlu dibayar adalah RM1,078. Okey, yang ini sebagai contoh. Jadi saya ulangkan sekali lagi. Sebentar ya, mana tadi? Nombor 4. Okey. Jadi
sekarang ni kita dah tahu dah berapa harga yang kita nak bayar bila kita nak tebus balik emas tersebut di Ar-Rahnu. Jadi nilai emas yang kita ada masa kita beli dulu, harga emas yang kita barangkan masa yang kita beli itu adalah RM1,200. Tetapi bila kita dah pakai 10 tahun, harga emas pun dah naik dan nilai emas semasa bagi barang kemas tersebut adalah RM2,000 dan anda buat pinjaman boleh maksima sebanyak 75%. Tapi pasal kita tahu kita nak gunakan hanya RM1,000 saja, jadi kita keluarkan RM1,000 dan apabila kita tebus balik, kita tambahkan dengan kos upah tadi. Dan apabila kita dah bayar kos upah, kita tebus Ar-Rahnu bagi barang kemas tersebut. Nilai emas semasa masih lagi RM2,000 dan berat gram emas masih lagi 10 gram. Jadi tak ada nampak macam kerugian yang besar berbandingkan kalau anda membuat pinjaman dengan Ahlong ataupun kad kredit ataupun personal loan. Kerana kalau dah habis bayar, kalau habis bayar personal loan, habis bayar dengan di Ahlong ataupun habis bayar dengan kad kredit, habis bayar kosong, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita buat pajakan di Ar-Rahnu, kita habis bayar, kita dapat balik aset kita itu, iaitu barang kemas ataupun emas kita. Jadi kita masih lagi mengekalkan kekayaan yang kita ada. Jadi sebab itulah, yang ini kalau wanita yang di luar sana yang bijak dengan membeli barang kemas, yang inilah kemudahan bila anda memerlukan wang segera. Dan untuk jejaka-jejaka di luar sana, kalau tak boleh nak beli barang kemas untuk isteri, boleh beli gold bar, kerana kat gold bar dan dinar juga boleh juga rahnukan. Jadi untuk itu saya nak kongsikan yang kelima pula, apakah perkara asas dalam Ar-Rahnu ini. Okey, perkara asas yang kelima yang kena tahu bahawa tempoh Ar-Rahnu bukannya selama-lamanya. Dia diberi tempoh dalam 6 bulan sahaja untuk kena bayar dan ambil balik. Tapi kalau katakanlah dalam tempoh 6 bulan tak boleh nak bayar, tidak mengapa, kerana boleh extend lagi 6 bulan kepada 1 tahun. Jadi boleh extend. Jika katakanlah dah 1 tahun masih lagi tak mampu nak buat balik, bayar balik, jangan risau, boleh buat dengan ikatan kontrak yang baru, perjanjian yang baru, boleh minta balik. Jadi emas itu kita tak hilang. 6 bulan pertama, lepas tu renew balik 6 bulan, dah cukup setahun, masih tak ada duit nak bayar habis, kita boleh buat new contract selalunya. Jadi janganlah risau, tapi kena bayar dia punya kos upahnya dan dia akan nilai balik harga yang kita nilai emas tersebut. Ya kan tadi kita belajar tadi, nilai marhun tu macam mana, dia akan semakkan semula setiap 1 tahun. Bila tak boleh nak bayar, dia akan buat semakkan semula. Tapi kena bayar kos upah simpan tu, memang kena bayar. Jika anda memang tak mampu nak tebus semula, Ar-Rahnu selalunya akan memaklumkan kepada anda untuk bayaran upah simpan. Jika masih lagi tak mampu nak bayar untuk upah simpan ni, sampai setahun tu tak mampu lagi nak bayar, emas tersebut akan dilelong dan lebihan selepas ditolak dengan pinjaman dan upah simpan akan diberikan semula kepada anda. Jadi sebab tu kalau katakanlah nak pergi ke Ar-Rahnu, kena pastikan kita ada duit untuk nak tebus balik. Katakanlah kita tak ada bajet untuk nak tebus balik, better kita jual je. Itu saya punya pandangan. Ataupun kalau kita dah tahu kita nak buat pinjaman, kadang-kadang kita jangan ambil 100% pinjaman yang ditawarkan. Katakanlah dia kata 75% kita boleh buat maksima untuk pinjaman Ar-Rahnu tu, janganlah ambil 75% tu, ambil lah macam kurang sikit.
hanya ambil yang mana duit yang diperlukan saja. Tapi kalau kena ambil maksimum, maksudnya 75% tu, maksudnya 100% tu kita akan ambil untuk buat Rahnu. Tak ada masalah. Pasal apa? Emas tersebut adalah emas anda dan anda tahu yang mana yang lebih terbaik untuk diri anda. Dan jangan lupa bahawa Rahnu bukan tempat simpan emas anda. Rahnu adalah tempat untuk pajakan dalam syarikat Rahnu, ya. Dia tempat pajak, bukan tempat simpan. Walaupun ada kos upah simpan di situ, ianya adalah masih lagi pajakan, bukan simpanan. Tempat simpan emas. Ada orang pula cakap Rahnu tu adalah tempat simpan emas. Bukan. Walaupun ada kos simpan, tapi ia adalah tempat pajak. Okey. Jadi, tanpa membuang masa, saya ingin berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan promosi barang kemas PG Jewel sekarang ni. Sekarang ni ada promosi terhebat di PG Jewel, iaitu adalah double digit sale. Okey, untuk double digit sale ini boleh buat belian, dan kalau buat bayaran bulanan sehingga 6 bulan, anda dapat penjimatan kerana sehingga hari Isnin ini tak perlu bayar kos EPP Premium. EPP Premium tu apa? EPP Premium ni adalah kos bayaran bulanan yang dikenakan bagi mana-mana individu yang ingin memilih buat bayaran bulanan terhadap tempahan barang kemas mereka. Dia punya charge dia adalah 1 gram RM10 kalau hari biasa. Kalau hari promosi selalunya RM5 untuk setiap 1 gram. Dan untuk double digit promo ni tiada sebarang bayaran tambahan dikenakan. Jadi kosong. Jadi tak ada bayaran tambahan. Oleh itu, kalau anda berminat nak jadi normal dealer di Public Gold dengan bayaran insentif sebanyak 1% untuk setiap belian sendiri ataupun bimbingan terhadap pelanggan di bawah anda akan dapat insentif 1%. Setiap pembelian RM3,000 di PG Jewel barang kemas boleh dapat normal dealer, boleh pilih bayaran penuh ataupun bayaran bulanan, dan juga tambahan RM200 untuk wildcard. Wildcard ni adalah 0.5 gram gold bar yang akan tertera nama dan status dealership anda. Dan untuk dapat kod diskaun promosi kurang lagi RM30, iaitu PGLUVND, dapat kurang lagi RM30. Harga 1 gram barang kemas di Public Gold sekarang ni adalah RM225 per gram. Kalau kat luar sana, saya dimaklumkan kebanyakannya adalah RM250 per gram bagi emas 916. Tapi di Public Gold kita hanya menawarkan hanyalah RM225 sahaja. Dan untuk priority dealer dengan kemudahan 1.5% insentif bagi belian sendiri dan juga bimbingan yang akan datang terhadap pelanggan-pelanggan di bawah anda akan dapat komisen sebanyak 1.5% dengan setiap pembelian RM5,000 ke atas, dan juga wildcard satu yang berharga RM200 boleh buat bayaran penuh ataupun bayaran bulanan. Terus boleh dapat status priority dealer di Public Gold dan dapat komisen 1.5%. Penghantaran adalah percuma, dan yang paling menarik semasa promosi double digit ini iaitu tiada bayaran EPP Premium walaupun anda buat pilihan untuk bayaran bulanan. Okey, itu sangat-sangat menarik. Jadi bagus ke jadi dealer di Public Gold? Oh, bagus sangat, kerana dapat jana pendapatan aktif ataupun pasif. Jika tak mahu buat jualan pun tak apa, hanya untuk diri sendiri dapatkan insentif pun boleh. Okey, baiklah, sekarang ini saya bersama dengan Yunus dan ini adalah masa untuk promosi bersama Public Gold. Okey, tadi saya dah terangkan kepada anda semua dengan promosi pembelian barang kemas di PG Jewel, dan sekarang saya ingin makluman kepada anda semua, kita masih buka
untuk tawaran EPP 10 iaitu 10 gram gold bar dengan bayaran 10 bulan. Bayaran bulan untuk 10 bulan ini adalah RM250 satu bulan. Itu adalah harga anggaran ya. Dia tertaluk kepada harga emas pasaran emas dunia. Dan kami ingin maklumkan juga kepada anda, malam ini lebih kurang dalam pukul 10 malam kita akan umumkan promosi besar-besaran untuk bulan April. Okey, kepada anda semua yang ingin tahu apakah promosi-promosi hebat selama bulan April ini, boleh hubungi kami di nombor WhatsApp 012-2070-696. Okey, saya ulang lagi, 012-2070-696. Okey, anda boleh hubungi kami dengan melalui WhatsApp dan bertanyakan apakah promosi terkini yang kita akan umumkan lebih kurang dalam pukul 10 malam ini. Okey? Alright, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami dan juga jangan lupa untuk follow kami di Facebook page ini kerana terdapat banyak informasi terbaru dan terkini berkenaan dengan ilmu emas dan public gold yang kami kongsikan. Jika anda mempunyai introducer, boleh hubungi introducer anda untuk bimbingan. Jika anda tidak mempunyai introducer, kami merupakan master dealer di public gold dan kami boleh membimbing anda dalam semua aspek dalam urus niaga di public gold. Okay, itu saja. Saya nak tambah lagi satu. Okey, di bawah FB Live waktu ini saya ada sertakan link untuk pendaftaran anda yang sebelum ini belum berdaftar sebagai pelanggan di Public Gold. Anda boleh klik link yang saya sediakan dan anda boleh daftar sendiri untuk mendapatkan PG code anda. Okey? Dan itu saja daripada kami. Semoga kita bertemu lagi 2 hari untuk FB Live bersama Yunus dan Sadia. Saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye.